Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammim bil khair ya karim. Amma ba'd. Terima kasih kepada saudara saya Susaimi. Seterusnya semua muslimin dan muslimat, tabarakallah, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan kepada kita semua atas ikhtiar dan usaha kita dan mencari keberkatan Allah dalam menunaikan tanggungjawab kita, ibadat kita. Mudah-mudahan kita sentiasa diberi rahmat dan nikmat yang berterusan. Amin ya rabbal alamin. Baik. Saya first time sampai sini. Sebenarnya tak jauh pun. Rumah saya seberang sana je. Tu blok yang atas bukit tu. Surau Putih tu tahu tak biasa? Elok perkenalkan diri lah. First time. Saya pun bila ustaz bagi, saya tengok ke mana lah benda dia tak dapat. Dia buat dia pusing tu jauh tu. Dia pusing dengan resident tu. Dia jalan kat sini tak ada jalan. Ke mana tu risau. Rupanya sebelah ni. Nama saya Samsul. Nama penuh Samsul Anwar. Saya salah seorang imam Masjid Putih tu, Surau Putih tu. Kami 3 imam tu. Semenjak 7 tahun dululah. Memang saya mengajar kuliah bulanan di situ. Memang mengajar kuliah bulanan. Selama ni memang saya sedikit sibuk lah. Saya ni ada banyak urusan. Tahulah orang muda. Muda lagi rasanya perasan lah. Banyak panggilan-panggilan kuliah memang saya tak dapat hadir. Apatah lagi dia bagi waktu Sabtu dan Ahad. Memang waktu tu saya penuh. Penuh bukan urusan kuliah. Urusan senang cakap bisnes lah. Bisnes, terlibat dengan bisnes sedikit. Memang saya tak terkenal pun berkuliah-kuliah ni. Ini pun bila Ustaz kata, alhamdulillah saya free sikit saya datang. Sebab mikirkan umur pun dah tua. PKP lama, saya tak berceramah keluar. Tapi pendekat tu yang saya terus setuju. Tak ada masalah langsung. Sedikit maklumat tentang pengajian lah. Saya lulusan daripada Universiti Jordan. Universiti Muqtah daripada Jordan. Ramailah kawan-kawan saya di Selangor, di KL. Kalau saya sebut nama memang ramai, tuan-tuan tak kenal. Tapi kalau saya sebut yang kenal, ramai yang masuk TV-nya. Antaranya Ustaz Zamir Ahmad Zain. Itu sama mengaji dengan saya, itu sama umur dengan saya, 47. Presiden Persatuan Ahli Sunnah Malaysia. Dia rezeki dia besar lah. Saya orang biasa saja. Ustaz Arianto yang selalu keluar, tanyalah Ustaz tu sekali dengan saya. Dia bawah setahun pada saya. Saya dah tahun 1, tahun 2 dia baru sampai. Bersama kawan antara lain Ustaz Nik Taranum yang TV9 tu. Dah pergi minggu lepas, meninggal. Umur dia 46, dah pergi. Orang hebat pergi awal tuan-tuan ya. Orang hebat, kita dah hebat ni, kita diberi kesempatan. Lain-lain ramai lah. Cuma saya di sini berperak kat sini. Saya mengajar di sekolah. Sebab tu bila Ustaz telefon, saya sebenarnya azam baru saya lah. Saya cakap terang. Selama ni memang saya banyak menolak kuliah. Masjid Dasir Puteri pun saya banyak tolak. Jadi dia orang macam beras hati. Sebab pertama saya tolak, saya tak ada, masa tu saya tak ada tauliah. Saya imam dah lama. Jadi saya tak ada tauliah, malas nak pergi interview. Saya hanya mengajar di sekolah itu saja. Memang selepas saya mengajar ramai, banyak yang panggil saya tolak. Kerana waktu saya pun sibuk dan kerana tauliah tak ada, saya tak nak pergi. Tapi sekarang saya dah ada, alhamdulillah. PKP itu, sebelum PKP saya minta, awal PKP itu saya dapat kuliah. Dan bisnes kebanyakannya saya sudah tinggal lagi. Sebab apa? Senang-senang cakap akhir zaman. Saya nak malas nak kerja dah. Kerja ke duit ni tak pernah cukup. Betul tak? InsyaAllah saya akan fokus 100% kali ni pada usaha-usaha dakwah. Itu saya pesan dengan Ustaz Zaimi, ingin pesan pada Ustaz Zaimi, kalau ada kosong apa alur saja anytime, insyaAllah saya turun. Dekat saja, naik motor je saya turun tu. Ada masalah.
Tak ada bajet pun tak ada masalah. Saya insya-Allah saya akan buat fi sabilillah. Ustaz ya. Ni janji saya. InsyaAllah untuk saudara-saudara saya. Memang saya pengkhususan tas sastra Arab. Mengaji saya Al-Quran. Memang saya pakar sikit lah Al-Quran ni. Taklah hebat mana tapi boleh lah. Selama 5 tahun saya mengajar di surau ni, baru habis surah Al-Baqarah. Habis dah. Sekarang ni dah masuk surah lain. 5 tahun nak menghabiskan surah Al-Baqarah tu. Setiap bulan saya ajar sekali je. Sebab kuliah kami penuh. Adalah sekali dua je yang penting ni. 5 tahun habis bang. Lama surah Al-Baqarah ni panjang. Surah yang paling panjang. Tapi hari ni saya nak bagi berita baik dekat abang-abang semua kakak-kakak. InsyaAllah saya habiskan 1 hari surah Al-Baqarah kat sini hari ni. Boleh saya. Surah Al-Baqarah ni panjang. Panjangnya ialah 286 ayat. Daripada ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hinggalah akhir ayat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat ila akhir ayat. Terus. Itu 5 tahun saya mentafsir. Sebab tafsir ni dia bukan terjemah. Tafsir memerlukan huraian. Jadi saya tak puas kalau dapat mengajar mentafsir. Kebanyakan saya tengok orang menterjemah, tak cukup. Kerana surah Al-Baqarah ni surah yang paling penting. Sanam, Nabi sebut sanam min sanamul Al-Quran. Antara tunggak daripada tunggak Al-Quran. Dia bergema sikit kat sini. Tapi dengar tak? Okey. Baik. Mana saya nak mula? Saya serius ni, saya nak habiskan surah Al-Baqarah malam ni, boleh? Sampai pukul 3 pagi. Tak, insya-Allah 1 jam insya-Allah akan habis. Saya akan bagi gambaran apa dia surah Al-Baqarah tu yang Allah nak. Yang nak kita faham. Ya. Lepas tu esok kalau ada rezeki kita sambung-sambung yang huraian tepat dia, huraian yang detail. Okey. Baik. Surah Al-Baqarah macam saya cakap tadi, dia adalah surah yang kedua selepas surah Fatihah. Betul tak? Surah yang pertama tu surah Al-Fatihah. Susunan dalam Quran ini dia bukan sebab dia turun dulu, tidak. Turun yang pertama, 5 ayat pertama daripada surah Al-A'la. Surah Al-A'la tu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq tu. Itu ayat pertama, tetapi susun tu, sahabat susun macam mana dalam Quran itu adalah wahyu daripada Allah. Allah turunkan wahyu pada Nabi, dipanggil wahyu tauqifi. Susunan dia macam mana? Dia tak semestinya surah tu duduk depan dia turun dulu, tidak. Turun dia berterabur. Kenapa berterabur? Dia mengikut peristiwa. Ayat ni diturun mengikut peristiwa yang berlaku waktu itu. Okey. Pertama sekali saya nak beritahu surah Al-Baqarah ni turun dia pada awal-awal dakwah Islam. Nabi baru dilantik Nabi. Islam masih lemah masa tu. Islam ditindas. Sudah turun surah Al-Baqarah. Sikit-sikit turun. Ada surah lain pun turun, dia tidak ikut sekaligus. Ya? Itu yang kita kena faham. Baik. Sebahagian daripada surah Al-Baqarah ini turun ketika Nabi sudah berhijrah ke Madinah. Okey? Jadi kita kena faham dua tu. Maknanya dia ini adalah surah Makkiyah, turun di Mekah sebahagian daripada ayat, dan kebanyakan ayat lain surah Al-Baqarah ni turun di Madinah. Jadi dia adalah surah Madaniyah. Ayat-ayat dia turun di Madaniyah ni, turun di Madinah. Maknanya ada ayat turun di Mekah, ada ayat turun di Madinah, tapi banyak ayat surah Al-Baqarah ini turun di Madinah. Baik, itu pertama penting. Okey, baik, boleh buka, tak ada masalah. Dia dari segi hukum lebih baik buka tu, dari segi hukum. Dia tak macam dulu. Sekarang ni ustaz power-power di Malaysia ni dah ramai, keluar-keluar ulama dah ramai. Dia bagi, kalau dulu di kampung ditutup dengan kain hitam, sekarang boleh buka. Lebih baik buka, bukan kata salah. Baik, kita dengar baik-baik. Saya nak bagi tuan-tuan semua muslimin muslimat dapat lepas ni dekat nak Ramadan, kita akan baca Al-Quran, kita akan semangat baca Al-Quran. Sebab apa? Mungkin sebelum ni kita tak faham baca surah Al-Quran ni susah tuan-tuan. Kalamullah, bahasa Arab, bukan cakap Arab orang-orang. Kalamullah, kata-kata Allah. Bahasanya tinggi, sastranya tinggi. Memang masa belajar dulu pening ya tuan-tuan nak memahamnya. Tapi saya dah berkecimpung daripada kecil lah, saya sekolah agama. Jadi alhamdulillah Allah bagi faham dan berusaha keras nak memahamkan surah Al-Baqarah ni. InsyaAllah saya start
Sepanjang-panjang ayat yang pertama hingga ke ayat yang 284 tadi, apa sebenarnya Allah nak bagi tahu kita? Surah Al-Baqarah. Satu je Allah nak bagi tahu. Wahai manusia, kamu itu adalah khalifah di atas muka bumi ini. Habis cerita. Itu je. Panjang. Allah nak bagi tahu kita ni Samsul, kamu Suhaimi dan semua orang Islam, semua manusia, kamu tu adalah khalifah di atas muka bumi ini. Apa dia tuan khalifah ni apa? Bahasa Arab. Khalifah perkataan bahasa Arab maksud dia pemimpin. Pemimpin, khalifah tu adalah pemimpin. Kita ni semua pemimpin. Macam mana pula kita pemimpin? Kita orang biasa je ustaz? Tak, semua kita pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ala ra'iyati. Atau kama qala, itu kata Nabi Muhammad SAW, kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua bertanggungjawab ke atas orang yang kamu pimpin. Paling tidak pun kita pimpin keluarga kita, dan paling tidak pun kita memimpin diri sendiri. Nabi tak pernah salah cakap sebab Nabi, apa yang dikatakan oleh Nabi adalah wahyu, tak pernah salah. Okey, jadi kita ini adalah khalifah di atas muka bumi Allah ini. Ada tugas kita. Saya ringkaskan supaya apa? Supaya tuan-tuan nampak. Mesej pertama Allah nak beritahu sepanjang-panjang surah ni, surah Baqarah tu, kita khalifah. Cukup, full stop. Ulama bagi kepada tiga pecahan, orang panggil peta minda lah. Kalau budak SPM dia belajar peta minda. Pertama, yang panjang-panjang tu Allah menceritakan muqaddimah khalifah, permulaan khalifah. Siapa dia permulaan khalifah? Nabi Adam alaihissalam. Khalifah pertama di atas muka bumi. Okey, boleh faham Yang keduanya, nanti saya akan huraikan Adam alaihissalam. Yang keduanya, poin penting dia ialah namuzaj fashil. Ulama kata contoh khalifah yang gagal. Panjang surah Al-Baqarah ni, rupanya dia menceritakan yang kedua ni, contoh orang-orang yang gagal di atas muka bumi ni. Nanti saya akan ceritakan dengan detail. Sebab tu saya boleh buat sejam je. Yang ketiga, big point dia ialah contoh khalifah yang berjaya. Siapa dia yang dicerita Al-Baqarah? Itu saja. Yang lain-lain tu semua persoalan hukum hakam. Oleh kerana Al-Quran saya cakap tadi, turun surah Al-Baqarah ni turunnya di awal dakwah Nabi dulu. Umat Islam masih sikit, sahabat baru dia masuk. Kan sahabat-sahabat bukan Islam, asalnya masuk Islam kan, tak tahu lagi apa. Jadi selebihnya itu adalah cerita tentang perundangan Islam. Apa tentang apa? Tentang hukum kekeluargaan, contohnya nikah kahwin. Yang keduanya talak, cerai. Yang ketiganya cerita pasal radha'ah, iaitu susuan, anak susuan macam mana hukum. Yang seterusnya tak teratur lah, yang cerita pasal peperangan pun ada. Masa tu ditindas Islam, peperangan pun ada. Cerita pasal hukum qisas pun ada. Kalau bunuh orang, apa hukum dia? Dalam tu. Cerita pasal puasa, cerita pasal zakat, cerita pasal sedekah, cerita pasal infak. Macam mana nak infak harta ni? Islam kita dalam surah. Sebab masa tu orang semua baru masuk Islam, tak tahu lagi. Kemudian dia cerita pasal apa lagi? Sebab sedikit lah tentang hukum hakam tu. Sebenarnya banyak lagi saya tak sebut. Sebenarnya surah Al-Baqarah ni memang detail kandungan hukum hakam sebab permulaan Islam. Orang masyarakat Islam tak tahu lagi. Kenapa lah Ustaz tak ada sebut pasal lembu? Al-Baqarah tu kan maksudnya lembu. Tahu tak kita masuk Al-Baqarah tu apa? Lembu betina. Orang Indo panggil sapi betina. Lembu je. Kenapa saya tak ada sebut pasal lembu lagi? No, tak ada. Hanya ada satu je kisah lembu dalam tu, 4 ayat ke 5 ayat saja yang Allah cerita pasal lembu. Apa kisahnya lembu tu nanti? Berkaitan dengan Nabi Musa, menyebabkan Allah lantik. Kisah ni sangat menarik. Jadi Allah jadikan dia sebagai tajuk surah ni secara keseluruhan. Bukan yang cerita pasal lembu sepanjang-panjang. Cerita yang besar, Nabi Adam AS, nombor satu, paling besar. Yang kedua, orang-orang yang gagal sebagai khalifah di muka bumi ini. Yang ketiga, kisah Nabi Ibrahim AS, orang yang berjaya sebagai khalifah.
Ingat, 3 je point ni. Lepas ni kita baca, kita dah tahu. Weh, ini je rupanya. Bukan senang. Tuan-tuan, bukan senang ya. Buka lah YouTube kalau ada ustaz Melayu dia mensyarahkan macam saya. Tak ada ringkasan. Semua kena buka satu-satu. Saya rasa dalam YouTube lah, di luar tak tahu. Sebab ini memang bidang saya. Selepas pengalaman saya mengajar 5 tahun di situ, saya buat kesimpulan macam mana saya nak bagi orang faham surah Baqarah ni. Ni saya punya strategi sendiri. InsyaAllah selepas ni, kalau nak korek lagi, kita korek satu-satu detail. Tapi insyaAllah hari ni saya berani jamin, tuan-tuan akan terbuka minda. InsyaAllah Allah buka hati kita untuk mengaji, rajin belajar lagi, rajin sembahyang, rajin baca. Sebab di antara kelebihan surah Baqarah ni, di dalam surah Al-Baqarah ini ada satu ayat Nabi kata, ayatnya paling hebat. Semua Al-Quran, satu ayat dalam surah Baqarah paling hebat. Apa dia ayatnya? Kita pernah dengar surah Ayatul Kursi. Ayat Kursi, ayat yang paling hebat di dalam keseluruhan semua ayat Quran. Saya sebut, ingat baik-baik, ayat. Kalau surah yang paling hebat, surah yang pertama. Surah tu Fatihah. Kita dah dapat, tapi kita tak rasa hebat sebab kita dapat baca satu. Sebenarnya itulah ibu segala surah, ataupun senang, ketua segala surah. Memang cukup power. Orang yang tak pandai jampi, tak payah jampi, baca surah tu je. Banyak berlaku zaman Nabi, sahabat baca elok, lumpuh 20 tahun elok. Tapi yakin, beramal, faham. Tetapi ada satu ayat yang paling hebat di dalam surah Al-Baqarah, surah Ayatul Kursi. Memang ayat ini hebat. Kenapa ayat ini hebat? Ayat ini mencerita tentang kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gunakan ayat ini untuk berbagai kegunaan, iaitu untuk melindung diri, melindung daripada makhluk halus, jin, hantu, setan, iblis. Itu orang Melayu gunalah. Sebenarnya orang Arab menggunakan ayat kursi untuk semua perlindungan daripada malapetaka apa sekalipun. Sebab Allah tu tidak tidur. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah tu tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Maknanya Allah mengawasi kita setiap masa. Bukan kita jaga larat nak jaga anak kita, tuan-tuan. Anak tak duduk diam, saya tak larat, tak duduk diam sungguh. Kalau dia main kat sana, kalau jatuh ke apa, sebenarnya bukan kita yang jaga, Allah yang jaga. Kehendak Allah semua. InsyaAllah kita tengok secara detail. Hari ni saya bagi secara umum. InsyaAllah yang pertama saya akan huraikan poin yang pertama. Tadi ada 3 poin saya bagi. Sepanjang-panjang surah ada 3 poin. Yang pertama, Muqaddimah Khalifah. Semua orang tahu kisah ni. Apabila Allah sendiri mengatakan, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa idh qulna lil malaikati wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Kisah yang begitu masyhur dalam Quran, banyak kali Allah ulang. Kenapa Allah ulang ni? Ramai orang yang tak perasan. Ramai orang yang tak tahu kenapa Allah ulang. Sebab tu kita kena ambil tahu. Kalau kita pesan anak kita banyak kali sangat, kenapa? Jangan keluar, pergi sana jaga diri, kenapa? Mesti ada benda penting yang kita pesan tu. Begitulah apabila Allah ulang, bukan ni surah ni saja. Selepas ini ada ulang lagi ayat yang cerita sama, kisah Adam. Kemudian ayat yang seterusnya ada lagi. Surah Al-Kahfi ada lagi, surah Taha ada lagi, di ujung-ujung. Saya tak ingat berapa kali, berbelas kali, mungkin sampai 20 kali. Maknanya ada benda penting, ada mesej penting yang Allah nak sampaikan. Walaupun kisah ni masyhur, tapi saya tahu ramai orang yang tak memberi betul-betul perhatian poin yang ada di dalam tu yang Allah nak sampaikan. Ingat, Allah kata, ingatlah dulu. Kataan itu maksudnya ada satu peristiwa besar yang berlaku dulu. Allah kata, wahai Muhammad, ingatlah dulu apabila aku berkata kepada malaikat, wahai malaikat, aku nak jadikan khalifah di atas muka bumi. Apa jawab malaikat? Ya Allah, kenapalah engkau nak jadikan khalifah atas muka bumi, sedangkan kami ini sentiasa saja beribadat kepadamu, bertasbih, tak pernah berhenti-berhenti. Sedangkan mereka itu akan membuat pertumpahan darah, berbunuh-bunuhan di atas muka bumi. Apa jawab Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, aku lebih tahu daripada engkau. Aku tahu segala-galanya. Maksudnya Allah nak buat, dia memang nak buat. Sebab itu dia pakai perkataan ja'ilun. Itu kuat tu dia kata, aku memang akan buat khalifah dalam muka bumi. Allah cakap.
Allah tak nafi pun kata-kata malaikat mereka akan buat kacau, pertumpahan darah, berbunuh, bergaduh. Ada Allah nafi? Tak ada. Benar tak manusia berbunuhan? Ya, memang benar. Tengok apa dia, berapa ramai mati dekat Rusia. Sebelum Rusia kat sana sini, sebelum ni dekat Syria, dekat Palestin. Allah tak pernah nafi, tetapi Allah kata ada misi lagi yang lebih penting pada itu. Itu kita cakap. Saya pasti, saya yakinlah, bukan pasti, saya ramai orang yang terlepas pandang. Mengapa Allah ulang, kenapa? Kita dengar baik-baik, kita tengok. Sebenarnya apabila Allah dah jadikan Adam alaihissalam makhluk pertama, manusia pertama di atas muka bumi, malaikat taat dia panggil jadi, iblis pun datang. Kisah ni semua orang tahu kan, saya tak nak cerita panjang, nanti tak sempat nak cerita yang lain. Saya ringkas dia sebenarnya. Iblis tak nak sujud, betul tak? Iblis tak nak sujud, malaikat semua sujud, iblis tak nak sujud. Dia kata, aku ni lebih mulia ya Allah. Allah kata, nah kau pergi, keluar. Semua orang tahu. Adam pun masuk ke syurga, terus masuk syurga. Allah jadikan Hawa dalam syurga. Dan sebelum iblis pergi, dia berjanji. Apa yang janji iblis? Fa'anzirni ila yaumi yub'asun. Ya Allah, tangguhkanlah aku neraka hingga hari kiamat esok. Allah kata, fa innaka minal munzirin. Kamu memang aku tangguhkan sampai kiamat. Qala rabbi fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Wahai Tuhan, apabila engkau sudah mengatakan aku ni ingkar, aku sini dah tak boleh, ingkarlah, kau dah tak percaya kat aku lagi, pasti, ayat itu kalau ikut terjemahan dia tak sebut macam ni, pasti la aqudan. Kalau orang belajar bahasa Arab, la aqudan tu ada taukid sakil, maknanya betul-betul Allah kata, syaitan kata pasti aku akan tutup jalan lurus tu, aku akan duduk tengah. Apa maksudnya? Kita sembahyang tadi kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Syaitan dia nak duduk tengah-tengah, jalan lurus. La aqudanna siratal mustaqim, aku akan duduk tengah-tengah. Mana apa? Dia nak ganggu kita sampai kita tersesat jalan kita. Stop, jangan ikut jalan lurus. Itu janji. Syaitan dia ingkar dengan Allah, tapi janji dia tetap dia buat. Tak cukup itu, dia kata, wala atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim fala tajidu aktsaruhum syakirin. Pasti aku datang kepada manusia itu, Adam itu dan segala anak dia, daripada depan, daripada belakang, daripada kanan dan daripada kiri. Aku akan pastikan kamu tak akan dapat lahirkan yang bersyukur, manusia yang bersyukur. Nampak? Itu janji iblis. Sebab apa? Sebab Allah dah janji dia masuk neraka, cuma Allah tangguh sampai kiamat. Dah halang-halang dah tangguh, jadi dia cari berapa ramai keturunan Adam sendiri dia ajak keturunan Adam masuk dengan dia. Jadi apa tugas dia sekarang? This is apa yang berlaku sekarang ni. Tuan-tuan, tolong bayangkan, Adam alaihissalam seorang Nabi Allah. Maknanya dia baik, betul tak? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan Adam telah dibagi ilmu, diajarkan oleh Allah semua nama benda, semua ilmu dibagi. Pun kena tipu dengan iblis. Sedar tak? Kita ni siapa? Kita ni tak kena tipu ni? Dia nak tanya. Adam tu Nabi, tuan-tuan, dalam syurga pun kena tipu dan terkeluar daripada syurga. Siapa kita ni, saya nak tanya, tak kena tipu? Saya tak nak tanya perempuan, saya sendiri pun sorry nak selamat. Kalau kita sedar, ini yang manusia tidak sedar. Sebab itu dunia hari ni kucak kacir macam-macam hal. Sebab kita dikena main dengan iblis. Adam selepas kena tipu, Adam didenda. Apa denda dia? Dicampak ke atas muka bumi. Ihbitu minha jami'a. Allah kata, turun kau semua ke atas muka bumi. Adam, Hawa dan iblis semua turun dicampak ke bumi. Falamma ya'tiyannakum minni huda, ketika datang petunjuk daripadaku, Adam dia beri petunjuk, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang mengikut petunjukku, dia tidak akan bersedih dan juga dia tidak akan takut dan juga tidak akan bersedih. Apa maksud dia? Menurut ulama tafsir, siapa yang mengikut petunjuk Allah itu
hari akhirat esok, hari mahkamah Allah, hari kiamat, yaumul mahsyar, dia tak ada rasa takut lagi, confident jumpa Allah. Sebab apa? Dia tidak pernah membuat salah lagi. Sebab dia atas dunia itu dia ikut petunjuk Allah. Bayangkan, Adam sudah melakukan kesalahan, tuan-tuan. Nabi, kita jangan fikir Adam tu macam kita, dia orang mulia. Dia datuk kita yang paling mulia. Mula-mula Allah jadikan, Allah dah ajar dia ilmu, pun ditipu. Allahu Akbar, apatah lagi kita. Siapa pun kita, semua orang sentiasa dengar janji iblis tadi, dia memang nak tipu, nak tarik seberapa banyak. Jadi kalau nak hidup atas bumi ni dengan selamat, Allah beritahu Adam, ikutlah petunjuk Allah. Mana dia petunjuk Allah? Ini petunjuk dia. Ini petunjuk kepada kita manusia, umat Muhammad ini, umat akhir zaman ini petunjuk. Siapa yang ikut ni, Al-Quran ni, insya-Allah dia selamat di dunia, berjaya di akhirat, berjaya. Dia tidak akan rasa takut hari akhirat esok, pada mahsyar esok. Ketika itu Allah kata, Nabi kata, takut dia, gugur jantung, muka merah padam, berdebuk-debuk. Jangan fikir pada mahsyar itu satu hari. Berapa hari pada mahsyar? Paling cepat padang mahsyar berlangsung selama 50,000 tahun baru selesai. Paling cepat. Ada ulama mengatakan pada mahsyar hari tempohnya 100 tahun. Ada ulama mengatakan 150 tahun. Sambil 3 pendapat cukup. Bayangkan 50,000 tahun, 100 tahun, kita hidup atas dunia pun 50-60 tahun pun pening kepala dah. Kalau ada masalah. Bukannya kita manusia tak akan mampu. Bukannya orang kata dugaan untuk kita tanggung. Tidak, takkan mampu. Nampak? Untuk hari akhirat, hari pembalasan. Allah janji, pasti Allah buat. Namun Allah begitu pemurah, begitu penyayang kepada manusia. Allah menjadikan Adam, Allah sungguh sayang kepada Adam dan sayang kepada kita semua. Allah ampunkan Adam. Allah ajarkan doa bertaubat. Sedar tak kita? Adam bertaubat, tuan-tuan. Qala rabbana zalamna anfusana la in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami ini telah berlaku zalim. Sebab apa zalim? Telah melanggar perintahmu. Apa yang dilanggar? Allah larang pergi makan buah tu. Buah apa? Buah huldi. Sebenarnya buah tu bukan buah huldi. Syaitan yang penipu kata sebuah huldi. Buah tu macam-macam ulama tak tahu apa. Tetapi ada yang pendapat macam-macam. Syaitan nak cakap buah apa? Syaitan kata, wahai Adam dan Hawa, mari pergi kat sini. Tak boleh, Allah dah larang kami. Tak apa, kalau kau pergi sini dengan penjaga, tak apa. Syaitan tipu, nampak tipu elah. Nabi pun dia tipu. Bayangkan apatah kita, apatah lagi kita. Dalam syurga pun dia menipu. Akhirnya hari pertama dia tak berjaya, hari kedua tak berjaya, hari keempat dia tak berjaya. Dan ada ulama tafsir kata puluhan tahun dia sebenarnya menghasut. Adam dan Hawa sudah lama dalam syurga. Ada pendapat ulama, ada mengatakan tak lama sangat, ada kata sampai tahun. Akhirnya Adam tewas kerana apa? Pujukan isteri dia. Wahai abangku Adam, pentingnya betul aku nak makan buah tu. Ada kata jangan yang, jangan. Sebab tu rupanya memujuk saya abang. Tak boleh. Dah kita semua atas bumi. Orang lelaki hati-hati dengan pujukan isteri. Ada benda yang tak boleh kita tunaikan. Allah larang. Maksudnya, larangan Allah. InsyaAllah kita taat dengan penerangan Allah. Dua-dua masuk syurga dengan isteri. Nanti kalau orang belajar tafsir dia tahu. Bukan memburukkan perempuan, tidak. Allah Ta'ala menjadikan perempuan begitu untuk dipimpin. Sebab tu lelaki kena kuat, strong. Adam akhirnya tewas. Tak apalah rasa. فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا lupa saya tak. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا أَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ. Sadaqallahul azim. Apabila dia merasa buah tu, lantas telanjang terus, satu angin bawa pakaian dia hantus. Itu adalah denda kepada Adam. Ingkar perintah Allah. Allah dah pesan,
Kenapa kau makan Adam? Aku dah pesan jangan dekat. Wala taqraba hadhihi syarat. Allah dah pesan jangan hampir pun. Apatah lagi kau pergi makan. Kenapa Adam ni? Syaitan dah tipu dia. Dia kata kalau makan buah tu ya Adam, sebab tu dia panggil kamu akan kekal di dalam syurga. Apa pasal Adam tak nak makan? Tapi Allah tak bagi kau sendiri pergi dekat seorang-seorang. Kalau kau ada jaga, aku jaga, ada malaikat jaga, boleh pergi. Nampak? Dalam syurga dia menipu. Nabi pun dia tipu. Akhirnya Adam terpengaruh, melanggar perintah Allah. Telanjanglah Adam. Dengan hawa-hawa sekali telanjang. Kemudian dicampak ketiga-tiga kat atas muka bumi. Waktu tu Iblis, kalau tuan-tuan nak tahu Iblis, nama dia Azazil. Yang dia muliai oleh Allah. Itu maksud Azazil. Iblis ialah makhluk paling hebat beribadah, kalah malaikat dulu. Sebelum dia ingkar dengan Adam. Sebab apa dia ingkar? Sebab Adam khaliqat dijadikan daripada tanah. Dia daripada api, dia rasa mulia, dia rasa sombong. Sebab tu kita tak boleh sombong. Walaupun Iblis hebat beribadat, malaikat pun kalah. Akhirnya Allah tolak kerana perasaan sombong. Sebab itulah kita semua sama manusia ni sama je, tak ada yang bagus. Kita orang kampung, orang bandar, menteri apa sama di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Tiada yang mulia kamu yang berkulit putih, kamu yang bangsa lain kulit hitam, apa semua sama, Allah anggap sama. Siapa yang paling mulia itu di sisi Allah, bukan di sisi kita. Orang yang paling takut pada Allah, iaitu orang yang paling kuat mengamal berpegang pada Al-Quran. Nampak? Itu pengajaran dia. Pengajaran dia apa? Sedangkan datuk kita Adam AS orang baik, bukan ditipu. Habis. Tetapi ada satu mesej lagi yang tidak sampai. Allah cerita, Allah bagi clue lagi. Adam setelah ditipu, dia bertaubat. Berapa lama tuan-tuan? Sekali dia langgar perintah, berapa lama dia bertaubat rasanya? 900 tahun Adam bertaubat. Itu clue lagi kepada kita. Wahai manusia, seolah-olah nak cakap menjadi, wahai manusia, wahai anak Adam, sedangkan bapa kau yang baik tu pun buat salah, bertaubat 900 tahun, ini kau rasa kau ni hebat sangat ke tak buat salah? Berapa lama kau bertaubat? Duduk surau sekejap tak boleh ke? Siang-siang kau dah sibuk, malam duduk surau, datang belajar sekejap tak boleh ke? Seolah-olah begitulah. Sebab kita nak cari ilmu macam mana. Allah yang ajar direct taubat tu macam mana? Fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Allah terima taubat. Innahu, Allah itu maha menerima taubat. Apa dosa pun Allah terima. Jangan pelik saya katakan termasuk syirik. Ustaz kata tidak termasuk syirik. Saya kata termasuk syirik. Dengan syarat sebelum mati. Allah kata tak terima taubat syirik selepas kita mati. Sebab itu orang kafir masuk Islam Allah terima. Kafir balik, tak apa, dakwah balik, masuk balik Islam Allah terima lagi. Mati balik, kafir balik, masuk Islam balik, Allah terima lagi. Tapi kalau dah mati Allah tak terima lagi. Memang kekal di dalam api neraka. Ini orang yang tak faham. Orang kata taubat syirik Allah tak terima. No. Salah faham. Bila kita mati dalam keadaan syirik, itu Allah tak akan terima. Kalau kita bertaubat sebelum mati, syirik walaupun dah buat syirik, insya-Allah Ta'ala Allah Maha Pengampun. Tak ada benda yang Allah tak terima. Kalau kita orang taubat ni ada banyak cerita insya-Allah depan ni. Itu pertama. Jadi kita sebagai manusia ni memang buat salah. Saya tak kata tuan-tuan, saya berlambak salah. Berlambak. Bila saya mengaji ni baru saya tahu. Memang banyak salah saya. Kalau kita tak belajar, macam mana kita nak tahu salah? Betul tak? Ini petunjuk kita. Kita faham ke petunjuk ni? Apa yang saya baca, bila saya baca saya terasa hati. Banyak sungguh salahnya aku ya Allah. Tapi kalau kita tak faham, macam mana kita nak tahu? Kan Ustaz? Sebab tu kita kena ambil usaha, ambil itu. Kalau tak faham Ustaz, akhirat esok kita boleh jawab ke dengan Allah? Rasa nak jawab ke? Mahkamah Allah bukan mahkamah dunia tuan-tuan. Saya pernah 2 kali naik mahkamah pasal hutang belajar. Menggigil. Mahkamah dunia, padahal dia tak marah pun. Dia kata nanti bila dah kerja belajar. Maksud tak kerja lagi, tak payah bayar hutang lagi. Nanti dah kerja bayar dia kata. Tapi mahkamah Allah bukan. Tak ada alasan yang Allah terima. Memang kita sebagai manusia kita kena cari usaha. Paling tidak pun ada usaha untuk memahami, walaupun tak boleh faham 100%. Insya-Allah Allah Maha Pengampun. Memang kita kena ambil berat sebab dulu sebelum kita dihidup atas dunia ni kita sudah berjanji dengan Allah. Kita akan taat pada Allah dan Rasul. Orang kafir pun sudah berjanji. Namun bila dah besar, sudah boleh fikir, dia ikut agama lain. Akhirat esok Allah akan tanya. Tak ada orang berani jawab. Siapa yang tak boleh, masuk ke kiri.
Siapa yang berjaya? Ke kanan. Simboliknya syurga di kanan, ke kiri neraka. Itu pertama. Maka tamatlah kisah Adam. First point. Itu baru poin pertama. Allah kita panjang kisah ini berulang-ulang kali, macam-macam surah. Saya tak ingat berapa kali Allah ulang. Banyak, mungkin lebih 15 kali dah kisah Adam. Supaya apa? Wahai umat Muhammad, sebab Quran ni hanya petunjuk Nabi Muhammad. Adam bukan Al-Quran, tak ada lagi ni. Seolah-olah Allah kata, wahai umat Muhammad, ambil tahu kisah Adam tu. Ambil tahu, kita baca pula sampai ujung jumpa lagi. Kau lupa kisah Adam, dengar. Ambil pengajaran. Baca kan, ujung sana kan jumpa lagi. Ambil tahu, kau ni dah banyak kali jauh-jauh dah pergi kau ni. Seolah-olah Allah berpesan gitu. Tapi kita tidak perasan. Kita ni manusia. Okey, tamat kisah Adam. Khalifah yang pertama Allah dijadikan muka bumi ini, Allah bagi petunjuk, pun kena tipu. Nabi yang mulia pun kena tipu. Allah datangkan khalifah seterusnya. Sebut dalam kisah ni. Panjang. Saya pun tak ingat. Ayat 20-an sampai ayat 100 lebih. Cerita pasal Bani Israel. Pernah dengar perkataan Bani Israel? Who are they? Siapa mereka ni? Bani Israel. Israel ialah nama gelaran Nabi Yaqub alaihissalam. Pernah dengar kan? Yaqub, nama dia Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Anak dia bernama Yusuf. Anak dia ada 12 orang. Allah panggil dia nama gelaran Israel. Bahasa Syriani. Israel bahasa Syriani. Isra hamba. Allah. Maksudnya Israel hamba Allah. Kerana apa? Kerana Yaqub alaihissalam seorang yang sangat taat. Ibrahim tu datuk dia. Ishak tu ayah dia. Anak dia Yaqub, anak dia Yusuf. 4 orang Nabi direct Allah turunkan di situ. Apabila anak Yaqub anak dia banyak ni, Yusuf beranak-beranak, ada 12 orang ni, keluar Nabi. Keluarlah Nabi Musa. Allah gelar dia Bani Israel kerana apa? Kerana apa? Allah, ulama kata Allah tak nak panggil dia Yaqub kerana Allah malu, nak panggil dia Yaqub kerana anak cucunya sangat ingkar dengan perintah Allah. Sebab itu dia panggil Bani Israel. Ayat ke-20-an dah sebut dah dalam ni. Saya tak ingat ayat berapa. Kalau saya buka saya tengok. Tahu. Cerita pasal Bani Israel. Bani Israel, Allah cerita, tengok, kita tengok ya. Saya tak ajar tu ni, saya potong-potong supaya tuan-tuan faham. Muka surat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Saya cakap apa tadi? Ingatlah suatu hari dulu kami telah selamatkan kau wahai Bani Israel daripada Fir'aun yang zalim. Bani Israel daripada mana? Daripada Mesir. Fir'aun di Mesir kan? Macam mana Bani Israel boleh ada di Mesir? Dulu apabila berlaku kemarau panjang selama 7 tahun, negara Arab kering, tak ada makanan. Yaqub hilang anaknya bersama Yusuf, hilang. Dibuang oleh adik dia. Dibawa oleh pedagang ke negeri Mesir, hidup di penjara, dibela oleh Perdana Menteri Mesir waktu tu. Nama dia siapa saya pun tak ingat. Aziz nama dia. Bukan nama Aziz, pangkat dia Aziz. Cerita dalam surah Yusuf. Apabila Yusuf besar, ditunjukkan kehebatan dia, akhirnya Yusuf telah berjaya menjadi Perdana Menteri Mesir. Yaqub dah tak ada makanan dekat sini, kering kontan dekat, mereka pun lalas jumpa, pergi antara adik-beradik minta makanan, jumpa Yusuf kenal, dia pindah semua. Yaqub pindah duduk di Israel, duduk di Mesir. Maka bermulalah keturunan Bani Israel di Mesir. Selepas Yusuf meninggal, manusia meninggal, semua orang meninggal, Nabi pun meninggal. Kerajaan Mesir yang hebat waktu tu bukan kerajaan Fir'aun. Raja masa tu bernama Hyksos. Tak pernah sebut nama dalam Quran. Macam mana saya tahu? Saya pun kaji. Disebut dalam Quran Fir'aun, Musa. Bila sebut Yusuf, Allah sebut Malik, raja. Tak sebut nama. Tapi namanya Hyksos. Sebab kajian saya. Nama sebelum Islam. Masuk Islam, nama dia Aflatun. Bukan Aflatun ni nama
nama seorang sastrawan di Yunan, Akhlatun. Maksud dia apa? Hamba Allah. Raja Mesir Hexus masuk Islam, tukar nama, memerintah dengan Islam. Orang Mesir dia Islam. Selepas 400 tahun meninggal, kerajaan Hexus jatuh, naik kerajaan Firaun. Sebelum 400 tahun itulah. Selepas 400 tahun lahir Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam adalah keturunan Bani Israel. Datuk dia Yusuf tu datuk dia. Monyet dia apa semua, siapa ni? Yakub alaihissalam. Itu sama sampai ke Nabi Ibrahim. Itu keturunan sama. Nabi Muhammad sebut di dalam hadis dia, berapa ramai Nabi Bani Israel ni tuan-tuan? Rasa-rasa ni berapa? Ada orang boleh teka. Hebat, saya bagi RM10. 140,000 orang Nabi di kalangan Bani Israel, namun mereka tidak beriman. Berapa? 100, saya ulang sekali lagi, 124,000 orang Nabi dan Rasul. Ustaz, betul Ustaz ni, kami belajar 25 tu Nabi dan Rasul yang wajib kamu percaya. Ada 313 orang Nabi yang diketahui, kamu tak wajib pun percaya. Kamu tak percaya, tak kafir pun. Kamu ingkar 25 nanti kamu jatuh hukum kafir. Beriman pada Rasul. Riwayat yang kedua mengatakan 118,000 orang. Ada dua riwayat hadis Nabi ni. Ada yang orang pertama meriwayat 124,000 orang, yang kedua meriwayatkan 118,000. Oh, ramai. Namun mereka tidak beriman. Jadi Allah jadikan kisah kedua Bani Israel khalifah yang gagal. Ramainya Nabi, Ustaz, dia tak beriman. Ya. Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim. Apa ayat tu lupa. Bukan dalam surah Al-Baqarah. Saya petik tengah-tengah, memang payah tengah bercakap dia lupa. Nak beritahunya, kathir qalil minhum muhtadin wa kathirun minhum fasiqun. Ada sebilangan saja, sebilangan kecil saja yang beriman dengan Nabi-Nabi Nuh, Ibrahim sampai ke ni. Tapi ramai yang ingkar. Zaman Bani Israel belum lagi Nabi Muhammad, tak lahir lagi. Nabi Muhammad lambat lagi. Nak cakap, kita ni sampai pukul berapa Ustaz? Dah pukul 10 ni. Saya ni kalau dapat bercakap tak sedar. Tuan-tuan sedar tak? Tak sedar juga. Tak sedar bagus, sampai pagi dulu. Sampai pagi. Tapi cerita ni payah nak dapat di mana-mana ya. Sebab saya pengkaji. Saya berkata, saya buat ringkasan ni lepas ni. Di mana tadi? Ramainya Nabi, mereka tak beriman. Sebab itu Allah tarik khalifah. Apabila Allah hantar Nabi, mereka tak beriman. Itu cerita yang panjang-panjang dalam surah Al-Baqarah tu. Ayat yang saya baca tadi. Kami selamatkan kau daripada Firaun yang zalim. Aku belah laut, engkau lari, Firaun tenggelam. Engkau tengok dengan mata engkau. Sampai ke seberang, engkau sembah lembu, patung lembu pula. Wahai Musa. Musa marah betul ke Bani Israel. Tuan-tuan rasa berapa orang Musa bawa lari daripada Firaun? Ulama mengatakan 40,000 orang. Kerana apa Musa bawa lari? Firaun telah mendera dia. Buat piramid tu, itu buruh tenaga kasar dia adalah Bani Israel. Dalam bahasa Kibti disebut Mason, tukang batu. Itu buruh kasar Firaun. Nabi Musa tak lahir lagi, dia orang dah jadi hamba. Sebab apa? Perangai dia bodoh. Jadi Firaun ni, orang-orang Kibti, dia bengang dengan Bani Israel yang ada keturunan Nabi Yusuf ni. Perangai dia bodoh. Lepas Nabi mati, dia tak nak ikut agama. Nabi mati je dia tak ingat, ikut habis. Sebab tu kita jangan, Nabi kita tak ada, kita ikut. Faham? Kalau kita tak ikut, kita habis. Akhirnya Firaun tangkap, perangai dia bodoh, tangkap jadi hamba, buat batu tu. Piramid tu bertahun-tahun nak buat. Allah kesian, Allah hantar Nabi Musa untuk selamatkan Bani Israel daripada sembelihnya anak. Dia bunuh orang perempuan. Firaun bunuh anak orang Mesir, Bani Israel, hanya kerana mimpi dia. Ingat lagi kan? Kerana mimpi saja dia sembelih anak semua budak orang lelaki. Selepas ulama kata 8 tahun, dia tengok, kurangnya anak, hamba aku kurang. Mereka buat peraturan baru, SOP baru. Setahun ni tak payah sembelih, tahun depan sembelih. Bila tahun tak sembelih tu, lahir Harun, abang Nabi Musa. Tahun satu lagi sembelih, lahir pula Musa. Tetapi Allah selamatkan Musa. Kisah tu saya cerita panjang. Allah ulang banyak kali. Yang saya nak beritahu, Musa selamatkan sampai mereka tengok laut terbelah, Firaun tenggelam. Firaun beriman tak? Ya, Firaun beriman. Waktu
Dengar. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman ya Allah dengan Tuhan Musa, Tuhan Harun. No, nyawa dah sampai hakum, baru nak cakap beriman. Sorry. Ingat. Bila kita dah tua, dah sakit, dah penat, baru kita nak kena beriman, nak solat. Sebelum nyawa sampai hakum. Dah tua boleh. Anytime boleh. Sebelum mati. Nyawa dah sampai ni tak boleh lagi. Fir'aun tu sebenarnya beriman. Tapi nyawa dah sampai sini. Bani Israel selamat sampai ke seberang laut. Mereka lalu laut yang kering seperti gunung di atas. Ayat Quran cerita dalam surah lain macam gunung. Sampai ke seberang, Allah kata, wahai Musa, mari ambil wahyu ada Bukit Tur. Musa pun pergi 40 hari. Mereka duduk. Wahai Harun, tolong jaga Bani Israel. Apa mereka buat 40 hari Nabi Musa? Mereka buat, mereka sembah lembu, anak lembu patung. Siapa toke dia yang buat lembu patung ni? Samiri. Pernah dengar perkataan Samiri? Samiri ni ada orang kata Dajjal. Kalau nak kaji siapa dia, panjang cerita. Kalau kita kuliah ada lain kali saya cerita. Siapa dia Samiri? Memang pengkajian saya di situ. Musa balik tengok, Allah kata Musa cepatlah kau balik. Apa dah jadi dengan kaum kau tu? Baru seminggu dua tadi kau tengok hebatnya Allah membelah laut. Sekarang kau sembah patung pula. Dia kata patung tu lembu. Mana Musa? Musa pergi cari Tuhan dia. Dia lupa Tuhan dia dekat sini. Itu cerita dia yang sepatah-sepatah yang saya cakap ini adalah ayat Quran yang saya terjemah. Saya tak guna ayat saya. Innahu nasiya. Dia kata macam itulah ayat tu. Saya lupa. Kalau bila cakap payah, bila kena baca daripada mulut saya ingat. Musa lupa dia pergi cari Tuhan di atas bukit. Bukit apa? Bukit Tur Sina. Lalu Allah ampunkan dia supaya mereka bersyukur. Umat Nabi Musa. Tak apa, dia mereka baru lagi kan, bawa lari. Nak pergi mana ni? Tinggalkan Mesir. Allah kata pergi lari masuk Palestin. Sambil jalan Allah bagi rezeki yang banyak. Manna wassalwa. Manna ni banyak dalam perkataan bahasa Melayu tak ada. Ada orang terjemahkan madu. No. Tak, bukan. Dia satu makanan yang Allah turunkan daripada langit. Waktu pagi kita ambil pada rumput-rumput. Sangat berkhasiat untuk badan. Salwa sejenis burung yang tak terbang tinggi. Hidup di padang pasir yang ada rumput. Senang saya cakap, rupa dia sebiji macam puyuh. Dalam bahasa kita boleh panggil salwa tu puyuh. Ada orang nama salwa. Panggil puyuh lepas ni. Tak payah buat anak nama salwa. Nama burung sebenarnya. Orang jumpa perkataan dalam Quran, tepek nama anak tu pun. Macam-macam saya tengok Allah, nama perkataan tak baik. Ada. Nama neraka pun nama anak orang sekarang. Saya cikgu. Nama anak sekarang Allah, pening kepala saya. Tak ada mana langsung. Nasib baik tak ada mana. Yang kena makna nama neraka pun ada. Astagfirullahaladzim. Nak sangat nama glamour. Nama anak orang putih ramai. Tuan-tuan, nama mak ayah kita berpuluh cantik. Fatimah, Aisyah, Zainab. Tak teringin ke sekarang? Saya tak ada anak perempuan. Semua lelaki. Kalau tidak saya bubuh dapat Fatimah tu. Tak ada perempuan. Terus saya fikirlah nama puteri tu puteri ni. Kita bukan keturunan puteri putera pun. Semua puteri dalam satu kelas. Pening tu. Panjang pulanya nama. Nak ceritanya perkataan dalam Quran ni banyak maknanya. Jangan pandai-pandai tepek macam tu. Tak boleh. Nanti salah nama anak, pelik. Okey, cerita. Banyak sungguh nikmat Allah bagi kepada Bani Israel. Allah ampunkan dia. Dia sembilan ampun. Lepas tu Allah bagi kitab Al-Furqan. Apa dia? Nabi Musa Allah bagi Taurat supaya jadi petunjuk. Allah kata, wa iz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u qalu sami'na wa asayna wa ushribu fi qulubihimul ijla bikufrihim qul bi'sa ma ya'murukum bi imanukum in kuntum mu'minin. Ketika aku berjanji, dia banyak kali dia langgar. Nikmat banyak bagi. Nak cerita semua tak sempat malam ni. Banyak kali mereka langgar, mereka ingkar perintah Nabi. Mereka kata benda yang menyakitkan hati Nabi Musa. Mereka degil dengan perintah Allah. Akhirnya malaikat angkat Bukit Tur tu, malaikat angkat. Mereka ni dalam 40,000 tadi sudah tinggal separuh lagi sudah terbunuh kerana mereka sembah patung lembu. Mereka kena bertaubat dengan tikam sama sendiri, mati. Itu zaman syariat Nabi Musa. Kita tak boleh buat taubat macam tu bukan umat Muhammad, umat Nabi Musa tadi.
Akhirnya Allah suruh malaikat angkat bukit Tur. Mereka duduk tengok macam ni lah. Ambil kitab tu, Allah kata pegang kuat-kuat ikut. Mereka tak nak ikut kerana terlalu takut dah macam ni. Sebab tu orang Israel hari ni pergi tengok. Dia macam tu, dia duduk kat dinding. Itulah ulama kata dulu bukit Tur dia angkat, dia takut. Sebab dia baca kitab tu macam tu. Semuanya perangai dia sama, atuk nenek dia sama. Bukan saja-saja tu, tanda sangat janji. Allah dah marah, malaikat angkat bukit Tur. Tulis dalam YouTube, bukit Tur Sina. Itu tempat suci Nabi Musa terima wahyu. Allah angkat, dia tengok atas, ambil kitab. Mereka barulah dia kata, okey, kali ni aku ikut. Selepas sampai jauh, mereka tak ikut. Sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami ingkar. Allahu Akbar. Mereka lupa Nabi yang baik-baik tu dia kalangan keturunan mereka. Mereka ingkar. Nampak? Tu Bani Israel. Jadi mereka gagal sebagai khalifah. Dulu Bani Israel umat yang paling mulia. Bani Israel umat yang paling mulia. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel semua, ingatlah nikmat yang banyak sungguh aku bagi kepada engkau. Banyak sungguh. Aku telah jadikan engkau umat yang paling mulia di atas muka bumi ni. Allah dah tarik balik. Sebab mereka ingkar. Degikkan kepala batu. Ayat Quran yang berkata, summa qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Surah Al-Baqarah kan? Kemudian hati kamu aku jadikan lebih keras daripada batu-batu. Sedangkan batu itu apabila aku perintahkan akan terpancut air daripada batu. Batu tu keras. Kerana perintah Allah dikeluarai. Allah suruh keluar. Apabila Allah kata jatuh ke batu, dia jatuh. Batu yang jatuh daripada bukit tu Allah suruh. Allah sebut dalam Quran. Tetapi mereka keras hatinya seperti batu. Tak nak ikut Nabi mereka. Gagal mereka. Allah tarik khalifah. Allah laknat. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Nabi Daud melaknat keturunan Bani Israel, sedangkan keturunan dia. Isa ibnu Maryam pun melaknat, sedangkan keturunan dia. Itu semua keturunan dia. Tak ada Arab, semua Bani Israel. Nabi 124,000 tadi, hanya 4 ataupun 6 orang saja Arab. Soleh, Hud sebelum Nabi Ibrahim. Ibrahim kan mula-mula kahwin Sarah, tak dapat anak, kahwin Hajar, dapat Ismail. Keturunan daripada Ismail tak ada Nabi. Hinggalah akhir sekali selepas 30 orang keturunan Ismail baru lahir Muhammad. Ibrahim, Ishak dapat anak Yakub. Ada seorang lagi adik-beradik Yakub. Ish nama dia. Yakub dapat anak 12 orang, kahwin 4. Bani Israel terus. Sebab tu dia kata Bani Israel, anak-anak Yakub. Itu kata Bani Israel tu, wahai Bani Israel, wahai anak-anak Yakub, wahai anak cicit-cicit Yakub. Itu maksud dia Allah. Itu yang kita kata, ya Bani Israel, Bani Israel. Anak-anak Yakub tadi, keturunan Ishak. Semuanya Nabi. Sebab itu Nabi Ibrahim Allah sebut Abul Anbiya. Bukan Allah sebut, ulama sebut. Abul Anbiya, bapa kepada Nabi-Nabi yang ada semua. Ramai-ramai. Yang atas tu sikit je Nabi. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Itu sikit. Lain. Dia bukan Arab. Okey. Gagal. Allah tarik. Banyak nikmat. Kalau kita cerita surah Al-Baqarah ni sampai ayat 200 tu nikmat yang semua Allah cerita. Mereka dapat, mereka ingkar buat jahat. Tutup. Allah. Yang ketiga, ni poin ketiga. Adam. Contoh gagal Bani Israel. Yang ketiga, contoh yang berjaya sebagai khalifah, Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ialah khalifah yang berjaya. Tengok Nabi Ibrahim tuan-tuan, kalau kita baca kisah dia, Allah sedih, menitih mata. Nabi Ibrahim diuji ujian yang betul-betul gila. Saya rasa semua orang tahu ujian ni. Sebab tu kita kadang-kadang ditimpa musibah, ditimpa apa, sabar. Allah janjikan syurga tu. Memang syurga, Allah mengampunkan dosa kita. Nabi Ibrahim Allah sebut, apa Allah sebut ayat dia? Di dalam surah Al-Baqarah juga.
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال رب إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Allah kata apa? Sesungguhnya Nabi Ibrahim tu aku bagi ujian yang hebat-hebat. Semuanya dia sempurna, dia berjaya. Nampak? Allah uji Nabi Ibrahim, semua berjaya. Bani Israel Allah uji, hancur jahanam. Bagi nikmat, jahanam. Tak bersyukur. Langsung tak bersyukur. Dia komplain Nabi, dia hina Allah. Ibrahim diuji, semua berjaya. Apa ujian pada Nabi Ibrahim? Ketika umur dia remaja, Allah dia suruh dakwah ayah dia. Dia dakwah. Ayah dia pembuat patung berhala untuk dijual, untuk disembah. Dia dakwah, dihalau. Ayah dia tak terima Islam, tak terima. Allah bukan nak suruh kau berjaya dakwah, Allah suruh buat. Kita buat. Berjaya tak berjaya, kerja dia. Nabi buat. Halau keluar. Halau dia dakwah penduduk kampung dia sembah berhala. Dia bantai ni semua patung berhala, habis hancur. Kita jangan buat kat sini. Di zaman ni kau orang mampu, kita kena tangkap kau orang. Tak perlu. Itu kerja zaman dulu. Dia bantai semua patung berhala, dia letak kapak kat patung besar. Dia kata, siapa yang buat ni? Kau tanyalah patung besar tu. Dia kata, apalah kau Ibrahim, patung besar mana boleh cakap? Kalau boleh cakap, dah lama aku tanya. Oh, tak boleh cakap. Yang kau sembah selama ni tu kenapa? Mangkuk ayun kau ni Ibrahim. Tu kecil lagi, umur dia belasan tahun. Satu kampung ni tangkap, Tok Mulu tangkap dia. Mereka pun tunduk, ngalu. Tapi ramai penghasut ada. Jangan lepas ke budak ni. Ikatnya Ibrahim, dia nyala api sebesar api. Sebesar-besar api. Campaknya Ibrahim dalam api dengan kaki tikat, tangan tikat. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Lalu aku pun berkata kepada api. Siapa kata? Allah. Wahai api, kau jadi sejuk sekarang, kau jadi selamat sekarang untuk Ibrahim. Sehinggalah api tu ulama kata selepas 4 jam, 5 jam baru padam. Menandakan api sangat besar, sangat banyak kayunya. Padam jadi habu, Ibrahim keluar melangkah selamba. Tangan yang diikat sudah terputus, baju tidak terbakar. Muka sikit pun tak ada hitam. Semua yang tunggu keliling api jadi termenung. Terpinga dah tak nak tangkap lagi. Siapa dia sebenarnya ni? Dengar di pula dari Raja Namrud. Raja Namrud, raja paling kuat ketika itu. Nabi Muhammad ada sebut ada 4 orang raja dunia yang memerintah dunia. 2-nya Islam, 2 lagi jahat. Pertama, Raja Sulaiman, kuasa hebat. Kedua, Zulkarnain, Islam, hebat. 2 orang Islam. Namrud, raja besar yang jahat. Yang ketiga, Bukhtanasar, atau dalam bahasa Inggeris dia Nebuchadnezzar, yang serang Palestin dan bakar semua orang Yahudi dulu. Dia bakar Yahudi. Sebab tu Yahudi ada di Eropah hari ni, di Britain, England, Sweden, di Ukraine. Sebab apa Ukraine kena serang? Yahudi di situ. Presiden Rusia tu cerdik. Dia Kristian Ortodok. Apa sebab apa Allah suruh kita faham tentang Yahudi? Peperangan tu. Ni lah Allah ajar kita Bani Israel mesti. Semua tu ada kaitan. Tapi kita tak perasan. Banyak ulama ramai tak, bukan ulama ramai tak tahu, ramai orang tak tahu. Ulama ajar. Kadang-kadang tajuk ni susah lah juga. Dia ambil masa. Pukul berapa tuan-tuan? Saya boleh berhenti berapa ni? 10:20. Dia bagi 10 minit lagi boleh? Boleh ya? Kita habiskan Ibrahim sikit. Nabi Ibrahim diuji dengan ujian hebat. Namrud tangkap dia, bawa jumpa. Kenapa kau tak sembah? Kau sembah siapa ni? Kenapa kau tak nak sembah aku? Nabi kata, aku sembah Allah yang maha berkuasa, boleh menghidupkan yang mati, boleh menghati yang hidup. Dia kata, aku pun boleh menghidupkan yang mati. Namrud kata. Dia kata, main sini 2 orang. Dia tangkap 2 orang, seorang dia bunuh, seorang lagi dia biar. Sekarang seorang dah mati, seorang hidup. Aku dah hidupkan seorang, aku dah biar, dah bunuh seorang. Mangkuk punya Namrud. Ya, tentera dia ratusan ribu. Raja paling kuat tadi, Nabi Muhammad cakap. Ibrahim ni remaja lagi, budak lagi. Innallaha ya'ti syamsu minal masyriq faqti biha minal maghrib. Allah terbitkan matahari ni pada timur, sekarang kau terbitkan daripada barat. Fabuhital ladzi kafar. Maka terpinga-pinga Namrud. Terpinga-pinga. Nabi Ibrahim belah. Tak berani dia tangkap. Malu dia depan semua rakyat dia. Tadi kau cakap kau boleh hidup orang, sekarang matahari kau terbitkan belah timur. Tuhan aku Allah boleh terbit pada belah timur. Kau terbit pada barat, tukar sekarang tengok. Tak boleh. Lepas.
Banyak ujian. Akhirnya Nabi Ibrahim tak kahwin dah 20 tahun lebih baru dapat anak. Isteri pertama tak dapat, isteri kedua Sarah pun dapat anak. Allah perintah pula sembelih anak. Ismail kan? Disembelih. Letak dah parang perempuan. Parang dah asal tajam dah. Dah asal dah ikat dah baring. Wa tallahu lil jabin. Dibaring ke atas tempat sembelih. Itu maksud tallahu lil jabin. Parang dah letak. Tapi Allah bukannya nak menginaya Nabi. Apatah lagi orang yang baik. Allah hanya nak menguji. Nabi Ibrahim tarik dia faham waktu itulah ditukar kepada kibas. Nampak? Allah hanya nak menguji kau ni sanggup tak buat Ibrahim untuk aku. Ada lagi cerita dia yang dia kena uji, tapi kita nak cerita dah masa dah panjang. Kita nanti kalau ada rezeki kita akan cerita. Ini semua kisah-kisah Al-Quran. Allah sebut faqsusil qasasa la'allahum yatazakkarun. Hendaklah kamu ceritakan kepada mereka ni kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, mudah-mudahan mereka menjadi orang yang ingat Allah Tuhan dia. Itu tujuan dia saya cerita. Itu perintah Allah, menceritakan kisah-kisah ini perintah Allah. Kisah ini semua kisah benar. Tiada kisah yang benar melainkan apa yang ada dalam Quran, bukan kisah kartun. Kalau kita tak percaya kisah yang ada dalam Quran, kita boleh jatuh murtad, jadi jatuh kafir. Jangan main-main. Kisah yang ada dalam Quran, kalau tak ada dalam Quran, itu tak apa. Tak percaya tak apa. Mungkin ada riwayat kita boleh tolak, tak ada masalah. Nak ceritanya, Nabi Ibrahim sanggup buat segala benda untuk Allah, termasuk sembelih anak yang dia tunggu-tunggu 20 tahun lebih pun disembelih. Tapi Allah tak menganiaya dia. Allah selamatkan dia, tukar kepada kibas. Selamatlah Nabi Ibrahim. Sebab itu Allah kata dia sudah sempurna ujian semua. Dah semua ujian dia, baru Allah kata idza qala lahu rabbu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Nabi Ibrahim dah berpuluh-puluh tahun berdakwah, berpuluh tahun dia mendapat ujian, tapi tak ramai orang yang ikut dakwah dia. Sikit yang beriman. Ada kata 4 orang, ada kata 5 orang. Antara orang yang ikut dia Nabi Lut, ada kata Sarah, mak Nabi Lut. Itu semua ada cerita nanti. Barulah selepas berpuluh tahun rambut dah beruban. Nabi Ibrahim manusia pertama yang beruban. Sebelum tu tak ada orang beruban. Nak cerita sejarah ni. Baru Allah kata qala lahu rabbu, Allah kata wahai Ibrahim, jadilah kau Islam. Ya Allah, aku dah berdakwah macam nak mampus. Sana sini kena tangkap, sini kena sembelih. Kau kata baru masuk Islam. Ibrahim, iz qala lahu rabbuhu aslim. Masuklah kau Islam sekarang. Nabi Ibrahim jawab, aslamtu li rabbil alamin. Aku terima Islam untuk Tuhanku sahaja. Nampak apa maksudnya? Kita dah bersacrifice habis-habis kerana Allah. Sebenarnya baru kita tu Islam 100%. Ini semayang entah ke mana, mengaji entah ke mana, kita ingat kita Islam. Sebab itu di awal Quran ni petunjuk ni Allah kata ni, kita ikut petunjuk Nabi Muhammad. Allah cerita tentang dalikal kitab ni sebagai petunjuk. Allah cerita sifat orang Islam, sifat orang mukmin, sifat orang kafir, sifat orang munafik. Allah nak suruh kita kenal siapa mereka ini dan jangan jadi macam mereka. Sebab tu saya tak cerita awal-awal tadi. Ayat pertama, ayat kedua, ketiga. No, tak ada kaitan. Akhir dia baru cerita. Jangan ingat kita sudah Islam kalau kita dilahirkan Islam. No, sorry. Peganglah pada kitab ni, kamu selamat di dunia akhirat. Ada banyak lagi yang lain cerita tentang hukum hakam. Contoh saya bagi satu lagi contoh. Kita selalu bersedekah. Bagi senang bersedekah kan? Apakah benar cara kita bersedekah? Apakah kita faham Al-Quran? Allah cerita, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa banis sabil. Apa maksud dia? Mereka, para sahabat Nabi, tanya kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi, apa yang kami nak sedekah ni? Kau suruh kami infak ni, sedekah ni, apa yang kau nak bagi? Nabi diam. Nabi tak berani jawab. Nabi pun tak tahu. Bukan tak tahu, Nabi ni bijak. Dia takut dia jawab nanti tak menyeluruh. Nabi tunggu turun ayat ni dalam surah Al-Baqarah, turun ayat yang saya baca tadi. Allah jawab, wahai Muhammad, kau cakap dengan dia, wa ma anfaqtum min khairin, hendaklah kamu bagi kepada orang, infak kepada orang benda-benda yang baik. Harta, benda, kain baju yang elok-elok, kasut yang elok-elok, pakaian yang elok, ataupun duit, ataupun buah yang elok-elok. Jangan bagi yang buruk-buruk. Sahabat tanya satu, Allah jawab panjang. Allah jawab, kepada siapa kita nak bagi? Falil walidain. Yang pertama sekali tengok, orang ramai bersedekah salah. Sorry saya cakap, ramai orang Islam sedekah salah.
Allah suruh sedekah. Bukan sedekah sebenarnya, infak ni bukan sedekah. Infak ni beri. Derma ataupun pemberian penderma, menghabiskan untuk infak ni maksud itu. Nombor satu Allah suruh bagi ibu dan bapa. Falil walidain. Kita bagi anak yatim, mak ayah tak pernah nak bagi. Mangkuk. Allah suruh bagi mak ayah dulu. Nombor dua, bagi siapa? Falil aqrabin, orang-orang saudara paling dekat. Siapa dia? Anak beranak, abang, kakak, pakcik, makcik. Pakcik sakit nak operate, kita tak tolong langsung. Anak dia nak pergi belajar jauh, tak tolong langsung. Kita tolong orang lain. Satu lagi mangkuk. Nabi sebut, siapa yang tolong ayah, siapa tolong adik-beradik yang terdekat, 2 kali ganda pahala dia daripada kita tolong orang lain. Tak nak ke? Siapa tak nak lebih? Pahala, betul tak bang? Tetapi orang kita tidak. Bagi sedekah orang. Bukan saya larang bagi sedekah orang, tapi Allah mengajar kita siapa yang lebih utama kita sedekah. Kalau kita nak selamat, kalau kita nak pahala banyak, mak kita biar, orang tua tu sakit, bukan suruh kaya, suruh balik badan dia dengan emas. Cukupkan keperluan ubat, makan minum, dia dah tua. Tapi kita tak tahu, memang sedekah. Tak pernah nak belajar petunjuk ni. Ni silapnya orang Islam kita akhir zaman. Dan ustaz-ustaz kita banyak sambil lewa mengajar. Baca je terjemahan. Tak mengaji dah tidak. Minta maaf cakap kadang-kadang. Saya mengharapkan lebih daripada ustaz, tapi dia tidak. Tak ada persediaan. Bukan semua, ada segelintir kecil. Sebab itulah yang menjadi bahananya siapa? Masyarakat awam. Kami sebenarnya, saya tak rasa pun saya pandai. Kami ada tugas dipilih oleh Allah belajar. Sebenarnya kita kena sampaikan kepada semua orang. Tugas saya tahu, saya sedar. Kita sampaikan betul-betul ajaran Nabi ni, supaya Islam semua baik. Semua sekali masuk syurga. Bukan orang yang masuk syurga, orang baik. Semua sekali Nabi nak. Itu. Siapa yang kemudian kita sedekahkan? Baru masuk anak yatim. Baru pakai miskin. Baru kepada Ibnu Sabil, orang-orang yang jauh-jauh. Itu ikut keutamaan. Kalau dah tak ada keperluan mak ayah, tak ada keperluan adik-beradik tadi, kita ada banyak RM100, boleh bagi orang lain dulu. Tak apa. Tapi kalau ada keperluan mak ayah susah, mak ayah dulu. Itu yang Islam ajar. Ada ramai orang bersedekah salah. Sebab apa? Kita tak pernah faham apa yang Allah ajar. Itu contoh sedekah. Sebab bulan Ramadan dah dekat ni, ramai nak sedekah. Ingat apa yang saya pesan ni? Ini adalah ayat yang Allah ajar. Itu contoh. Pentingnya kita belajar, tahu betul-betul. InsyaAllah kita akan kaji Al-Quran sikit-sikit. InsyaAllah lama banyaklah. Kita pun bukan pandai. Sikit-sikit kita bolehlah kita kaji, kita akan dapat. Itu. Saya rasa cukuplah setakat itu. Ada soalan nak tanya? Apa-apa saja soalan boleh saya jawab, insyaAllah saya jawab. Kalau saya tak boleh jawab, kita tangguh dulu jawapan dia, tak ada masalah. Saya buka. Apa-apa saja. Dah kebetulan berjumpanya. Boleh. Ustaz ada soalan? Bayangkanlah semua dosa Allah akan ampunkan. Ya. Tapi kurang apa yang kita lakukan ni kurang dengan orang kita sampaikan tadi. Semua dosa Allah sudah keluar kita mati. Ayat itu yang Allah terangkan dalam Al-Quran itu bukan menerangkan hidup yang mati seperti tadi. Ya. Ramai orang yang tidak terangkan. Ya, memang saya perasan ramai orang. Sebab itu saya cerita ayat tu tadi. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Mengapa saya highlight ayat tu tadi tak berkaitan pun? Sebab saya tengok banyak. Saya ni imam. Setiap kali kuliah saya ada di belakang tu. Saya tengok. Betul saya cakap tadi. Ada ustaz power. Tetapi dia tak beritahu. Allah ampunkan semua dosa. Tidak syirik. Tetapi ayat Quran ni kata-kata Allah tinggi maksudnya. Dia perlu keterangan. Allah ampun kita selagi nyawa kita tak habis. Selagi nyawa kita ada, Allah akan ampun. Sebab tu kalau dah mati dalam keadaan syirik, kita kata Allah tu masih dua ataupun lebih ataupun ada Allah lain, baru itu Allah tak ampun. Lagi kita Islam, ayat Quran tersebut, saya tak ingat surah apa. Silap-silap dalam surah At-Taubah. Orang tu dia kafir masuk Islam, kemudian ajaran dia tak berapa nak minat, dia kafir balik. Kemudian dia masuk Islam, kemudian dia kafir balik sampai 3-4 kali, 5 kali. Allah kata selagi baru aku masih ampun. Tetapi kalau kau mati lepas ni baru aku tak ampun. Nampak? Allah bagi peluang berapa kali rasa ni? 3 kali. Saya rasa peluang yang Allah bagi kita 1000 kali lebih Ustaz.
lebih, bukan 3 saja. Sampai sebelum kita mati. Sebab tu kita kena pastikan diri kita mati dalam Islam. Nabi Ibrahim, saya nak cerita tadi. Sebelum dia mati, dia pesan dekat anak cucu dia, Bani Israel. Sebab apa dia pesan? Dia dah tahu. Dia seorang Nabi. Ketika Nabi Ibrahim nazak, dia kata, wahai anak cucu dia, Yakub ada, waktu tu Yakub ada, cucu dia Yakub, Ishak ada. Dia kata, wahai anakku, siapakah Tuhan yang kau sembah selepas aku tak ada ni? Kenapa soalan tu dia tanya? Sebab dia dah tahu keturunan dia ni esok. Sebab dia seorang Nabi. Dia tahu keturunan dia lepas ni buat hal. Nampak? Allah bagi peluang kita 1000 kali. Sebelum nyawa kita sampai ke halqum, boleh taubat. Dan lain tu esok dekat kiamat lah. Kalau mentari dah terbit sebelah barat, itu dah tak boleh dah. Tak boleh lagi. Sebab itulah Fir'aun, dia nak mati sampai mesti dia percaya, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Tuhan Musa dan Harun. No, sorry, kau dah nak mati. Siapa ni tadi? Namrud, raja yang kuat tadi. Nabi Ibrahim pergi gitu. Tentera dia ramai. Allah hantar nyamuk, hanya seekor nyamuk masuk dalam badan, duduk di kepala dia. Setahun lebih dia merana. Akhirnya dia mati hanya seekor nyamuk. Sebab tu jangan kita bersombong dengan Allah. La ilaha illallah. Ampunkan kami ya Allah. Kami lemah semua ya Allah. Tapi kita lemah, kita kena berusaha tuan-tuan. Ingat, Adam berusaha berkeras untuk anak cucu-cucu dia. Syaitan ada di tengah jalan serta mengacau kita. Inilah dia. Kamu semua anak Adam baik, tetapi iblis itulah yang mengganggu kita. Seakan-akan Allah berkata begitu tadi dalam ayat cerita tu, kalau kita faham. Dia cari jalan nak tu kacau, depan belakang dia akan datang. Apatah lagi kita kaum Melayu ni, Islam kita tuan-tuan tanpa berperang. Tanya Arab. Arab respect kita. Kamu memang baik. Arab puji saya cukup-cukup. Dia kata, kamu macam malaikat. Kami di sana berperang untuk sepak Islam. Kamu pedagang datang Islam. Tapi sayang, kita terpengaruh dengan setan. Setan cakap jangan semua. Kita tak apa-apa. Tinggallah dunia hari ni. Sibuk dengan dunia. Bukan saya kata tuan-tuan, saya sama. Saya ada problem saya. Saya kerja bisnes, saya kerja sana. Adalah saya lalai. Sebab tu saya niat baru, saya sanggup ke mana-mana demi dakwah. Jangan risau buat bajet Ustaz dengan saya. No, saya tak peduli. Alhamdulillah rezeki saya ada. Saya cakap terang-terang ni. Bukan tujuan saya, income saya. Saya Alhamdulillah Allah bagi income dah banyak. Panggil saja anytime. Kalau saya free saya datang. Kalau boleh sehari sebelum beritahu, okey lagi cantik. Kalau sebab saya imam di situ, biasa saya ada masjid, telefon saya tak bawa. Memang tak tinggal kat rumah. No problem. Kita jiran. Kalau berlaku apa-apa tuan-tuan, Allah boleh tanya saya juga nanti akhirat. Kita jiran. Jiran ni 100 lebih rumah. Allah akan tanya. Ini akhirat yang main-main. Lepas tu kita kena belajar. Tuan-tuan, saya sama macam tuan-tuan. Sama aja. Tetapi setelah belajar saya tahu ada tanggungjawab saya. Saya kena sampaikan. Nabi itu menyampaikan. Tidak sombong pun tidak. Saya lemah macam tuan-tuan. Sama. Tidak ada siapa yang mulia. Tidak siapa yang hina. Tetapi insya-Allah bila kita bekerja keras, dengar Al-Quran, kita dapat. Kalau tak dapat syurga Firdaus dengan para Nabi pun, kita hendakkan para Nabi. Kalau tak dapat, Allah sediakan banyak lagi level kat bawah. Tapi bukan di sebelah kiri. Sebelah kiri itu jahim, neraka. InsyaAllah kita selamat. Paling tidak pun Allah kata orang yang beriman. Siapa saya beriman akan masuk syurga, tetapi setelah dicuci neraka. Allah akan balas kejahatan kita setelah dicuci. Berapa ribu tahun? Wallahu a'lam. Panjang ceritanya. Kalau cerita waktu panjang pula, sedih menangis semua. Ya, itu nanti ada. Tapi cerita cukup 10.5. Panjang dah ni. Tak pernah saya ceramah lama ni. Tapi Alhamdulillah habis surah Al-Baqarah ni saya cerita. Singkat. Saya ajar surah Al-Baqarah surah atas 5 tahun. Bayangkan korang semua jimat hari ni. Masya Allah. Jimat berapa tahun? InsyaAllah lepas ni kita faham sikit. Itu secara poin, orang kata peta minda. Apa yang Allah nak sampai dalam surah Al-Baqarah itu saja. Sepanjang-panjang surah, kamu semua manusia adalah khalifah di muka bumi Allah. Maka hiduplah dengan berpegang pada ini kalau kamu nak selamat. Setan musuh yang nyata, Allah kata. Kita tak nampak pun setan, Allah kata musuhnya. Innahu aduwwum mubin. Dia tu musuh yang terang jelas. Kita tak nampak pun. Memang dia musuh. Dia akan kacau. Tuan-tuan nak buat baik semua, saya tahu. Saya pun. Berat itu siapa? Dia. Setan. Itu kita kena kenal ayat Quran tadi. Itu tujuan dia saja. Adam, Bani Israel, Ibrahim. Kita kena contoh Ibrahim. Ibrahim akhir sekali doa dia. Putuskan Nabi. Dia kata,
Rabbana ba'as lana, apa ayat tu apa? Saya tak ingat di tengah-tengah ayat dia kata tu utuskan seorang nabi. Allah perkenankan setelah 2400 tahun. Selepas doa dia berdoa 2400 tahun baru lahir Nabi Muhammad. Lama. Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim bezanya 2400 tahun. Barulah Allah perkenankan. Tengok, kita doa hari ni, bulan depan dah dapat, tahun depan. Sebenarnya kita makbul. Tapi kita tak sabar. Kita rasa Allah tak beri. Itu silap kita. Kekasih Allah Nabi Ibrahim tu 2400 tahun baru Allah bagi. Seorang Nabi yang umat dia kita semua ni, umat yang paling beruntung. Kalau ada masa bulan Ramadan saya cerita apa dia kelebihan umat Nabi. Saya rasa cukup lah, hari pun dah malam, badan pun dah berpeluk lah. Cukup. Okey tak? Boleh faham tak? Faham InsyaAllah faham. Itu penting. Sebenarnya saya semangat ni memang semangat. No problem. So, jiran dekat je. Kalau jauh mungkin risau juga. Apa yang baik itu daripada Allah, apa yang kurang itu daripada sisi sendiri. Hakikat baik dan buruk itu daripada Allah SWT. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Sekian, terima kasih.